ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Abu Abdullah Husain bin Muhammad Nasir bin Muhammad Taib Al-Mas'udi Al-Banjari. Siril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji tertentu bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Muhammad kitab suci Al-Quran dan tidak menjadikan padanya sesuatu yang bengkok. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadраtillah Subhanahu wa taala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada malam ni untuk kita sambung lagi pengajian kitab kita iaitu Hidayatus Sibyan fi Ma'rifatil Islam wal Iman yang telah tertangguh begitu lama, kat 4 bulan masa kan. Ke dah tak ingat dah ustaz. Baik. Jadi malam ni alhamdulillah Allah izinkan kita untuk bertemu di dalam rumahnya yang tersergam indah ini untuk kita sambung semula pengajian kita. Jadi moga-moganya dengan kesambungan pengajian kita ini maka bersambung jugalah tautan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan atas tautan itulah Allah mengizinkan kita semua nanti di hari akhirat kelak untuk dimasukkan ke dalam syurganya nanti di hari akhirat nanti, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok syiah yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang mungkin hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya, yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Jadi kita sambung lagi kitab kita. Kalau kitab Jawi, muka surat yang depan sekali tu. Kalau kitab Rumi, muka surat 2. Masih lagi di bahagian muqaddimah. Tak berganjak lagi. Jadi malam ni kalau ikut apa yang ditanda oleh saya lah, kita berhenti di
wassalatu wassalam. Jadi malam ni nak sambung wassalatu wassalam. InsyaAllah kita baca tang tu. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi masabihiz zalam. Yang artinya bermula rahmat Allah dan salamnya atas Nabi yang sebaik-baik manusia dan atas keluarganya dan segala sahabatnya mereka itu, beberapa pelita yang menunjukkan pada malam yang sangat kelam. Wa ba'du. Baik, kita hudai tentang ayat ni, tengok macam mana. Wassalatu wassalam. Ulama mengatakan bahawa tidak boleh memisahkan antara perkataan as-salah dan juga as-salam. Kalau dipisahkan hukumnya makruh. Jadi bila ada baca as-salah mesti disambung dengan as-salam. Wassalatu wassalam. Tang mana-mana pun. Melainkan ada dalil yang lain dijumpai untuk dipisahkan. Tetapi kalau tak ada, tak boleh dipisahkan dua perkataan. Hukumnya makruh. Jadi kita nak tengok apa makna wassalah dan juga wassalam. Wassalah tu waw kat depan sekali tu maknanya ataf dengan makna dan. Ada juga yang kata waw tu bukan ataf tapi waw tu maknanya makna permulaan, iaitu dengan maksudnya permulaan kepada ayat wassalatu. Jadi perkataan as-salah tu alif lam sad lam alif ta marbutah sama dengan perkataan solat yang biasa kita dengar selalu tu, yang Tok Bilal azan hayya 'alas salah tu. Itulah as-salah tu samalah tu. Ejaan dia tu sama. Jadi yang kalau yang tu kita faham as-salah yang ataupun kita dalam Melayu ni kita sebut solat. Solat tu kita faham semayang lah. Nah, apa makna semayang? Semayang tu kita faham takbir, baca-baca sampailah kepada salam. Yang tu yang kita faham. Tetapi memang benar itulah makna solat. Dalam takrifan dalam kitab sebut aqwalun wa af'alun, beberapa perkataan dan beberapa perbuatan, muftatahatun bitakbiri yang dimulakan dengan takbir, wa muhtatamatun bitaslimi dan disudahi dengan salam, bi syara'ita makhsusah dengan beberapa syarat yang tertentu. Itu clear dah, memang itulah yang kita sebut dengan semayang. Tetapi makna yang tersirat di dalam solat tu sendiri dari sudut perkataannya yang dinamakan as-salah. Kalau kita tengok dalam kitab ni, Syekh menterjemahkan perkataan as-salah itu dengan makna rahmat. Apa pula makna rahmat? Rahmat masih lagi bahasa Arab, cuma kita melayukan dia dalam bahasa kita hari ni. Rahmat tu asal kata roha mim ta marbutah, rahmatun, yang berasal dari tiga perkataan roha mim dengan ejaannya rahimah. Rahimah ni maksudnya kasih ataupun sayang. Jadi rahmat adalah kasih sayang. Jadi yang bila kita faham as-salah itu dengan makna rahmat, maknanya solat tu adalah kasih sayang. Sebab tu kalau kita tengok dalam banyak-banyak amal ibadat yang lain semuanya Allah beri kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan wahyu, iaitu malaikat Jibril alaihissalam. Dan amal ibadat yang lain itu diterima oleh Rasulullah di bumi. Betul? Macam puasa, zakat, tak kira lah apa-apa lagi yang lain, haji dan sebagainya. Tetapi bila bicara tentang ibadah solat tu bukan melalui perantaraan wahyu malaikat Jibril, tetapi Allah sendiri yang menjemput Rasulullah untuk naik ke langit, kerana Allah yang sendiri memberikan kepada Rasulullah directly, tanpa ada perantaraan malaikat Jibril, terus kepada Rasulullah.
Maka sebab tu sepakat ulama mengatakan tidak ada amal yang paling hebat melainkan amal solat. Nah, jadi bila bicara tentang amalan sunat apakah paling hebat ustaz, maka amalan sunat yang paling hebat ialah solat sunat. Kerana solat tu sendiri paling hebat dah. Tu. Kerana apa paling hebat? Kerana Allah beri sendiri pada Nabi. Dan lagi hebatnya solat, penerimaan arahan sembahyang tu bukan di bumi, di langit, atas lagi daripada langit ketujuh, di Hadratul Qudsi. Yang tak pernah ada siapa pun yang sampai. Tak payah kata siapa, malaikat Jibril tak boleh masuk. Bila Nabi beriringan dengan malaikat Jibril sampai kat Sidratul Muntaha, Nabi naik lagi ke atas. Malaikat Jibril stop, berhenti. Nabi toleh belakang, Nabi tanya, "Ya Jibril, sampai sini ke? Kawan bertemankan kawan?" Maksud Nabi tu sampai sini je ke kamu teman aku? Naiklah sekali. Lebih kurang gitulah. Tapi kata malaikat Jibril, "Minta maaf ya Rasulullah, aku tak boleh pergi lagi jauh daripada ni. Kalau aku masuk juga, nescaya aku terbakar. Had aku sampai situ je." Tapi Nabi boleh naik, hebat baginda Nabi SAW. Dan di atas itulah Allah memerintahkan pada baginda Nabi akan asalnya 50 waktu semayang. Macam kalau kena 50 waktu macam. Dalam 5 waktu pun ramai ni je. Kalau 50 waktu dengan tok imam tak datang ke apa. Nampak? Ustaz-ustaz pun tak datang apa. 50 waktu Allah perintah. Nabi tak cakap banyak, Nabi aku. Nabi pun turun daripada Hadratul Qudsi, turun sampai ke langit yang ke-6. Langit yang duduk di langit ke-6 tu Nabi Musa alaihissalam. Dia setiap langit tu ada Nabi. Sampai kat langit ke-6, Nabi Musa duduk situ. Sampai situ Nabi Musa tanya, "Ya Muhammad, apa yang Allah bagi kat kamu dan umat kamu?" Jawab baginda Nabi kita, "Allah bagi 50 waktu semayang." Kata Nabi Musa, "Ya Muhammad, naik baliklah. Pergi minta ke Allah, minta kurang. Sebab 50 waktu tu umat kamu tak larat nak buat." Bukan Nabi tak larat, umat Nabi yang tak larat. Kita semua, Nabi Musa kenal kita. Nampak? Kata tak larat 50 waktu. Pergi minta kurang lah. Nabi pun tak apa. Nabi pun dengan nasihat tu Nabi naik balik. Naik balik minta kurang ke Allah. Allah kurangkan 5. Jadi 45. Turun lagi sampai kat Nabi Musa. Nabi Musa tanya, "Tinggal berapa?" Kata Nabi Muhammad, "Tinggal 45." Nabi Musa kata, "Tak larat. 45 pun tak larat. Pergi minta lagi. Naik lagi Nabi Muhammad. Berulanglah benda ni, naik turun. Setiap kali Nabi mohon, Allah kurangkan 5. Maknanya daripada 50 jadi 45. Lepas tu naik lagi jadi 40. Naik lagi jadi 35. Last kali tinggal 5 je. Itu yang last kali dah, tinggal 5. Nabi pun turun bawa 5 waktu tu lah. Sampai kat Nabi Musa tanya, "Tinggal berapa?" Nabi Muhammad kata, "Tinggal 5. Nabi Musa geleng kepala. Nabi Musa kata, 5 pun umat kamu tak larat. Sungguh Nabi Musa kenal sungguh kita. Memang tak larat juga 5 waktu pun. Nampak? Mengeluh saja. Betul tak? Habis mayang Zuhur, dia pun buat kerja. Tengok-tengok azan asar. Ada orang dia ngeluh, "Allah asar dah," dia kata. "Cepat betul. Aduh, tadi baru Zuhur," dia kata. Nampak? Jadi 5 waktu pun tak ada. Nabi Musa kata, "Pergilah naik." Nabi Muhammad kata, "Minta maaf wahai Musa, aku malu dah dengan Allah. Segan lah. Daripada 50 Allah turun sampai 5. Lepas tu nak minta kurang lagi. Segan lah." Nabi kita segan. Tu mujur Nabi Muhammad dah. Kalau kita yang pergi macam belum sempat Nabi Musa suruh naik, kata tak, memang nak naik, memang nak kurang lagi ni. Tu kita nampak. Kalau boleh sampai tak ada terus. Tu bahagian kita dah. Nabi kita kata dah lah. Walaupun begitu, Allah jawab pada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, "Walaupun daripada 50 waktu aku turun sampai 5, tapi pahalanya sedikit pun aku tak kurangkan." Maknanya kalau umat kamu semayang 5 waktu, maka pahalanya sama macam 50 waktu. Tadi kita semayang maghrib tadi,
Satu waktu tu je. Satu waktu sembahyang maghrib pahalanya sama macam 10 waktu. Kena pula kita buat dalam jemaah darab 27. Kena pula kita pakai pakaian sunnah Nabi, ada jubahnya, kalau yang berserban-serban, yang ada janggut-janggut, didarab pula lagi dengan 70. Bayang banyak mana pahala. Sebab tu kalau kita baca tentang kelebihan amalan ibadat, kadang-kadang menimbulkan orang cakap apa, tanda tanya, kenapa masih lagi ada orang banyak dosa, sedangkan setiap amal yang dibuat Allah gandakan pahala. Tu belum cerita baca ayat Quran. Tadi Tok Imam kita baca ayat Quran. Luar semayang baca ayat Quran, satu huruf Allah ganda 10. Tu luar semayang. Tak kira lah baca saja-saja Quran ke apa, satu huruf 10 darab. Alif lam mim 3 huruf 30. Ganjaran pahala, darjat dia. Tapi kalau baca ayat Quran dalam sembahyang, satu huruf Allah ganda 100. Alif lam mim saja 300. Dah zalikal kitabul la raiba fi sampai habis. Oh banyak. Nah. Tapi janganlah buat sikit sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Makmum belakang kelang kabut nak baca Fatihah. Habis-habis sembahyang Assalamualaikum, makmum tepuk untuk imam. Mam, awak pendek sangat alif lam mim je. Hoi, tu pun dah 300 tau. Kita jangan tamak, dia kata. Bab mim jangan tamak. Kalau orang panggil makan nasi, Allah tak suruh tambah. Bagian dunia tambah-tambah, bagian akhirat biarlah lebih-lebih. Jadi kalau malam ni kita dah tahu betapa besarnya ganjaran pahala. Sok-sok kalau semayang tarawih ke semayang apa ke, Tok Imam baca surah panjang sikit, janganlah marah, janganlah bising. Itu kerana Tok Imam nak bagi kita semua ganjaran pahala yang banyak. Kita yang dengar, bukan kita baca, kita dengar je dalam diri tu. Dengar tu dapat pahala sama macam orang baca. Ada. Tu Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Pada amal sikit tapi ganjaran besar. Mana nak dapat company macam tu? Kita gilah mana-mana pejabat kerajaan ke atau pejabat swasta ke, ada tak buat kerja sikit gaji lumayan? Tak ada. Gaji tu nak mesti setanding dengan kerja dia. Kuat kerja baru kuat gaji. Tapi kerajaan Allah, mu kerja sikit je untuk aku bayar mu dengan berlipat-lipat kali ganda. Itu hebatnya. Baru kita nampak kerajaan Allah yang maha besar. Barulah bermakna lafaz takbir yang kita laungkan dalam semayang. Allahu Akbar. Nampak Allah yang paling hebat, Allah yang paling besar. Sebab ni Allah bayar macam mana? Kan? Mana nak dapat? Wakil rakyat pun bila nak dekat pilihan raya baru datang. Itu pun bagi banyak mana sangat. Ada bagi penyapu, bulu ayam. Allah tak ada tunggu pilihan raya ke, tak ada tunggu 5 tahun sekali ke, bila-bila pun kita buat taat pada Allah, Allah bayar begitu lumayan. Ada. Dan kita takut dengan rezeki. Orang kata mengaji agama nanti tak ada masa depan. Kan? Sebab apa? Sebab kita nampak yang mentaliti kita pegang, rezeki ni ialah rumah besar, kereta besar. Kita pandang yang itu. Sebenarnya silap. Itu pahaman kafir. Nah, pahaman orang beriman yang dinamakan rezeki ialah hidupnya sempurna, hidupnya bahagia, hidupnya tenang, walau rumahnya kecil. Walaupun kereta tak ada, tapi hidup tenang dan dia bebas nak buat apa yang dia nak buat. Dia nak buat ibadat ke apa ke, tak ada siapa nak halang. Itu baru namanya merdeka yang kita nak sambut ni. Lepas merdeka sebenarnya bukan dieja dengan tulisan Rumi, tapi dieja dengan tulisan Jawi. Mim ra dal ya kaf alif. Merdeka. Yang artinya mengikut Rasul, dan mim mengikut, ra tu Rasul, dal itu dan kaf itu merdeka, lupa dah. Mengikut Rasul, alif belakang tu Allah, kaf tu apa? Dan betul. Mim ra dal ya ka alif.
mengikut Rasul dan yakin kepada Allah. Itu maksud dia. Mim tu mengikut, kan? Eja mengikut, ra tu Rasul, dal tu dan, ya tu yakin, kaf tu kepada, alif hujung sekali tu Allah. Jadi makna merdeka mengikut Rasul dan yakin kepada Allah. Itu sebenarnya. Maknanya kita tak payah ikut telunjuk barat, tak payah ikut telunjuk kafir. Kita ikut telunjuk Islam. Kita bebas nak buat ikut kehendak apa yang Allah kehendak, apa yang Nabi kehendak. Tiba-tiba kita laungkan merdeka, tetapi kita masih lagi terjerut leher kita dengan sistem barat, dengan sistem orang kafir buat. Mana daulah Islamiah kita? Mana undang-undang Islam kita? Nah, mana adil undang-undang Islam dengan undang-undang barat? Pergilah tanya pegawai penjara. Undang-undang barat buat sebatan bagi pesalah dalam penjara, angkat tangannya tinggi ni angkat, dan rotannya tebal ni. Kan? Dia pun cerita dengan saya, dia kata dia akan buat step 3. 1, 2, 3. Jadi kalau contoh orang tu kena sebat 9 sebatan, dia sebat atas ni 1, tengah nombor 2, bawah nombor 3. Bila nak yang keempat, dia nak ambil balik yang atas tu, tempat yang sama kena. Tempat tadi tu merah dah, kena boh kedua, tercabut isi. Tu sistem kafir. Dah sebatan dalam Islam yang kena sebat tu, orang berzina kena sebat 100. Dengar takut Allah sampai 100. Tapi bukan macam tu sebat. Sebat dalam cara Islam, ketiak ni tak boleh angkat, diletak buku. Kalau jatuh buku maknanya salah orang yang sebat ni. Kepit. Bila kepit boleh hayun kuat tak? Mana boleh hayun kuat dah kepit. Itu 1, 2, 3 gitu. Dah kalau begitu sakit sangat dah. Dia kata kalau macam tu ustaz, buat apa sebab tak sakit? Lah, Islam bukan nak menyakitkan. Islam nak kita taat. Macam mana taat? Dengan menetapkan dalam hati rasa takut kepada Allah. Tak percaya bukti. Belum laksana lagi hukum hudud, hukum apa? Dengar hudud orang takut dah. Dengar kata kena potong tangan pun takut dah. Padahal belum potong lagi. Itu menunjukkan takut tu Allah nak tanam. Takut pada dia. Dengar kata kena sebat 100 pun takut dah dengar 100 tu. Dengar kata tak ikut SOP, tak pakai mask, kena 1000. Dengar 1000 tu takut dah. Tapi itu bukan undang-undang Islam lah. Itu dia pun buat lah. Tapi nak cerita dia tu, adalah satu orang tu, dia tulis kat dia share dekat Facebook ke apa, saya tak ingat. Apa yang dia kata tu bukan ayat Quran, bukan hadis, bukan kata-kata ulama, kata dia sendirilah. Tapi walaupun kata dia sendiri tu, impak dia tu kena jugalah. Saya kata hebat juga kata dia tu. Memang orang cakap satu tamparan juga. Dia cerita, dia kata satu hari dia nak pergi kedai ke mana tah, dia turun dari kereta, dia terlupa pakai mask. Dia jalan, dia nampak kelibat polis lampu biru. Allah, berlari ke kereta ambil mask. Sebab takut kena saman, berlari laju-laju sampai nak terjatuh lari, nak pergi ambil mask dalam kereta. Nah ni apa, penutup muka ni, berlari nak ambil. Dia kata Allah, dia kata takutnya macam buat dosa besar, dia kata. Tak pakai penutup muka tu macam buat dosa besar, dia kata. Punya rasa takut tu. Kemudian dia buat satu kiasan. Dia kata bayangkan tuan-tuan, kalaulah malaikat hukum kita setiap satu dosa kita dengan RM1000, ada tak siapa-siapa nak buat dosa? Kalaulah malaikat nak kira membuka aurat saja kena RM1000, siapa nak buka aurat? Tak ada seorang buka aurat. Kan? Nak ceritanya apa maksud dia? Undang-undang manusia buat, kita terlampau akur dan taat dan terlampau takut. Tapi undang-undang Allah buat, dia buat tak peduli je dengan Allah. Jadi persoalannya, siapa Tuhan dia? Kan? Allah ke KKM? Ataupun MKM? Jadi masuk dalam lubang kubur, malaikat tanya, Marrabbuka, siapa Tuhan kamu? Dia pun jawab, KKM. Sebab dia takut KKM lagi, dia takut PDRM, dia takut MKN, dia takut Saman. Bukan salah takut, saya pun takut juga nah. Melayang 1000 tak takut, takut juga, tapi takut lagi kepada Allah. Tu
Bukan salah kita takut itu, takut ini, tapi takut-takut tu semua bawah. Takut Allah tu lebih besar, lebih tinggi lagi. Nak? Hari tu masjid tak buka, dia bukan main bising. Apa ni masjid tutup? Bila dah buka, dia pula tak nampak. Yang pelik tu, dekat pasar-pasar nampak muka dia, kat masjid tak nampak. Awak datang masjid, bahaya COVID ni kata. Pasal tak apa pula. Bukanlah kita doa dah. Tapi kalau andai kata kita terkena kluster COVID tu, lebih baiklah atas nama masjid daripada atas nama pasar. Betul tak? Sangkut-sangkut kluster apa ni? Kluster pasar lah. Kalau terkena kluster masjid, boleh tak kira maknanya ahli masjid. Tak nak macam mana, tak ada Allah nak bagi kena. Tapi ahli masjid dah. Itu lah. Jadi itu. Jadi biar kita nak nampak semuanya ini adalah kebesaran Allah, kehebatan Allah. Jadi wasalah tu maknanya rahmat Allah. Biar nampak semua ini adalah daripada rahmat Allah, kasih sayang Allah. Allah nak bagi, bila Allah masukkan satu-satu hamba-Nya kepada dalam neraka, bukan maksudnya Allah seronok dia masuk neraka dah. Tapi yang kita degil, itu masalah tu kata tadi. Kalau ikut amalan terlampau banyak, Allah mengganda-gandakan. Jadi menjadi kepelikan kalau satu-satu orang masuk juga neraka. Dah kenapa dosa dia lebih banyak daripada pahala? Kan? Dah lah Allah buat dengan bentuk timbangan. Bukannya Allah buat kalau ada dosa sikit je masuk neraka. Dah. Timbang dulu, timbang. Walaupun dosa dia banyak, tiba-tiba pahala dia lagi banyak daripada dosa. Dosa ni tak dikira langsung dah, pergi masuk syurga. Sebab apa? Sebab pahala lagi banyak daripada dosa. Kan? Dan kenapa? Jadi kita tanya balik diri kita masing-masing. Tak payah tanya, tak payah cerita orang, cerita kita. Kan? Sebut nama kita masing-masing. Syakir, kalaulah ditakdirkan kamu masuk neraka, kenapalah? Jadi bila tanya kenapa pada diri kita, kita buat perubahan. Kita buat perubahan kat diri kita sendirilah. Perbanyakkan amal. Walaupun jangan pandang amal yang remeh-temeh, amal yang kecil kita pandang kecil dak. Buat je. Setakat mana yang kita mampu kita buat. Sikit-sikit pun tak apa. Kan? Tak boleh derma banyak, kan? Tak boleh derma, betul lah, tak boleh derma banyak, derma sikit. Tak boleh derma sikit, derma banyak. Nampak? Janji ada kat bahagian derma. Ini langsung lalu tabung buat tidur. Ada nampak? Pandai ni. Tu. Jadi wassalah. Jadi solah tu dengan makna rahmat. Jadi kata ulama, sembahyang kita ni adalah lambang ataupun tanda kasih sayang Allah pada kita. Lagi orang tu suka pada sembahyang, gemar pada solat, itu menjadi bukti bahawa Allah semakin sayang pada dia. Dan lebih hebat lagi, kalau mendirikan sembahyang itu Allah jemput akan hati dia untuk datang ke rumah Allah. Ni masjid, rumah Allah. Kan? Macam kita kalau baik dengan satu-satu orang, kita akan suka jemput dia datang rumah. Datang rumah. Ataupun contohlah orang kebesaran, YB ke, menteri besar ke, atau orang istana ke, sultan ke, kalau dia rapat dengan kita dan dia suka dengan kita, dia kata datang rumah, minum-minum tak apa dah. Ini Allah jemput ni. Yang kita boleh datang ni atas jemputan Allah. Kalau Allah tak jemput, tak sampai sini. Syukurlah. Itu sebagai permulaan, ada tanda yang Allah kasih pada kita. Jadi kita jagalah. Habis tu Ustaz, kalau dia datang masjid, lepas tu dia curi duit tabung, adakah jemputan juga? Itu tak boleh pakai tu. Nampak? Itu niat awal pun dah jahat dah. Tapi ada satu video tu depa duk kongsi dalam WhatsApp tu. Kalau orang curi duit tabung masjid, itu dah biasalah. Bukan biasa tu maksudnya, adalah kekerapan yang berlaku. Tapi yang mutaakhirin ini, kebelakangan ni, ada satu kepelikan yang berlaku. Dia tak curi duit tabung, dia curi tu nembak. Tak
Dia keju. Nampak? Orang suruh tembak ni, lepas tu letak balik, dia lepas tembak masuk poket. Dia bengong dah. Dia kata pelik betul manusia. Benda tu pun nak judi. La ilaha illallah. Tu kata macam-macam perangai. Jadi solat lambang. Jadi kalau kita nak memperbaiki diri kita, kita nak diri kita rapat dengan Allah, nak Allah sayang kat kita, pertingkatkan ibadat solat kita. Perbanyakkan sembahyang kita. Dia begitu. Kalau dia sebenarnya semua amal ibadat ni dia ibarat ubat untuk merawat penyakit-penyakit rohani kita. Kan? Kalau hati kita ni ada bongkak, sombong dan sebagainya, dah sejauh dengan rahmat Allah, ataupun hidup kita celaru, kelang kabut, pening sana pening sini, perbanyakkan semayang. Kan? Lepas habis semayang fardu, perbanyakkan semayang sunat. Buat, insya-Allah hati yang gundah gulana tu akan jadi tenang. Sebab tu kalau kita perasan, dia sebenarnya begini, ulama mengatakan solat itu cerminan kepada kehidupan. Solat ni cermin kepada hidup. Sebab tu saya berani kata, siapa yang hidupnya celaru, kelang kabut, hidup tak menentu, pening macam mana, tak serabut hidup dia, cuba tengok solat dia, mesti serabut juga. Solat dia mesti laju-laju, baca entah ke mana, baca tajwid tak kena. Itu. Kalau lebih serabut lagi, cuba tengok, mesti tak semayang. Kalau langsung tak semayang, lagi serabut. Hutang keliling lah, pening lah, apalah. Sebab apa? Punca daripada semayang. Semayang tu dia punya jantung dia dalam kehidupan ni. Jadi kata ulama, kalau kamu nak elokkan kehidupanmu, tak payah pergilah camp motivasi ke apa, tak payah. Elokkan solatmu. Buat semayang dengan penuh ketenangan. InsyaAllah hidupmu jadi tenang. Baca satu-satu, ikut makhraj, ikut tajwid, jangan kelang kabut. InsyaAllah kalau kita latih betul-betul benda ni, kehidupan kita Allah akan atur jadi elok. Kemudian jaga waktu semayang, jangan buat lambat-lambat. Semayanglah di awal waktu. Untuk nak jaga semayang awal waktu, semayanglah di masjid. Kerana tok imam masjid tak ada semayang lambat. Betul tak? Ada tok imam masjid semayang zuhur kat kompak. Dia kata alang-alang kita asar sekali asar lagi, pas salam terus bangun semayang asar pula. Dia kata dah. Zuhur masuk waktu azan semayang. Jadi kalau nak jaga kita semayang awal waktu, jangan semayang kat rumah. Sebab kalau kat rumah dia banyak dugaan. Dengar dah azan, nak semayang lah, terdetik hati. Nak setan pula cocok, kata drama tu tak habis lagi. Drama pula. Dia kata, setan cocok kata sikit lagi, dah nak habis dah tu, sikit lagi. Nanti hang terlepas. Tak tahu hero mati ke tak. Tengok pula drama bagi habis. Lepas drama dah habis, keluar drama baru pula. Drama baru. Setan kata, ini yang terbaru ni. Ni yang terbaru ni, setan kata. Dia pun kata, betul Tan, betul Tan. Orang panggil Tan, kawan baik dah. Nampak? Habislah yang ke TV tu. Lah kali tak sedar, Zuhur nak habis dah. Tu kata. Payah, kalau duduk kat rumah payah. Jadi start motor, pergi masjid, senang. Habis semayang selesai lah. Lepas tu nak buat apa, buat lah. Sebab kita dah tunaikan yang wajib. Allah dah perintah tu, kita dah buat dah. Kita kalau nak apa-apa, mesti nak cepat, betul tak? Lepas tu kita tengok kenapa KFC laku sangat, McDonald laku, dan kawan kita Pak Mak Burger tepi jalan apa tak laku. Sebab McDonald, KFC apa semua laju, dipanggil fast food, cepat. Kita order sekejap dah siap. Cuba yang tepi jalan tu burger tu, bang order, minta maaf banyak lagi ni, lambat sikit lah. Awal lagi dia kata lambat dah. Jadi orang pun malah lambat sangat. Kita lumrah fitrah kita manusia, semua benda nak cepat. Betul tak? Kalau kaya nak cepat tak kaya? Nak cepat kaya. Rezeki nak cepat tak banyak? Nak. Tapi kenapa bahagian semayang buat lambat? Jadi kalau kita nak Allah kurniakan kat kita cepat-cepat, kita tunaikan dulu perintah Allah tu pun cepat-cepat. Tapi jangan cepat sangat sebelum masuk waktu. Nampak? Alang-alang semayang subuh ni semayang semua sekali Ustaz. Jadi senang, awal terus semua. Itu tak terpakai, itu ayah pin ni ajaran. Kan? Jadi ni maknanya semayang pada waktu dia. InsyaAllah jaga semayang kita, Allah akan jaga hidup kita. Tak payah pening Kenapa pening balik duduk kat kedai kopi? Serabut lah aku. Tak payah pergi ambil uduk semayang sunat 2 rakaat. InsyaAllah
Kalau tak tenang lagi, semayang lagi 2 rakaat sampai jadi tenang, insya-Allah. Nah, tapi jangan semayang tu laju-laju, semayang tu tenang, baca ayat Quran satu-satu. Mana ayat yang hafal bacalah. Nah, tak hafal surah panjang-panjang, surah Al-Ikhlas tak apa dah, qul huwallahu ahad. Rakaat 1 pun yang tu, rakaat kedua pun yang tu juga. Dah yang tu je dia tahu. Nampak? Tak ada masalah, boleh. Bukan jadi haram pun. Nak baca tenang-tenang, insya-Allah akan terdidik. Kalau hati ni terlampau mencintai dunia, Allah lekat sangat dengan dunia. Sikit-sikit nak dunia, nak dunia, nak dunia. Macam mana ubat dia? Perbanyakkan sedekah supaya jadi jauh antara kita dengan dunia. Jangan terlampau mencintai sangat dunia. Orang kalau dekat sangat, rapat sangat hubungan dengan dunia, nak mati susah. Ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, nak mati susah. Jangan duduk lekat sangat dengan dunia. Nah, ibaratnya begini, ni kita, ini dunia. Kalau terlampau rapat macam ni, macam mana nak pisah? Ibarat kata orang pakai baju ketat. Bila baju terlampau ketat, nak cabut payah. Sengit. Lah kali dia nak buat, sentak sentak koyak habis baju-baju. Gitu yang mati tu. Sebab terlampau rapat sangat hubungan dengan dunia, nak cabut payah, malaikat sentak nyawa, menjerit, mati. Nah, sebab dunia sangat, tak habis-habis dunia. Umur kat 94 dah, nak jadi lagi Perdana Menteri. Bukan Malaysia lah, 4 lain. Malaysia tak jadi. Contoh, patut kita dah koy usia, main lekat masjid, pergi baca Quran ke apa, amal-amal yang patut. Ni tak masih lagi nak jawatan. Ni nak tubuh parti baru pula dah. Macam-macam, la ilaha illallah. Aduh. Jadi dia begitu. Tapi kalau kita berlonggar dengan dunia macam ni, ni kita, ni dunia. Kita ambil kat dunia, bukan tak ambil, bukan suruh sagi saya datang bulan depan tengok dengan bantal-bantal apa semua tepi masjid ni. Awak, saya jual habis dah rumah saya Ustaz. Saya tak nak dunia. Kalau tak nak dunia bagi saya. Nah, bukan masuk langsung buang dunia. Tak, kita pakai dunia, tapi kita dengan dunia tu macam ni je. Bukan pegang, macam ni je. Apa maksud macam ni? Maknanya kalau saat disuruh lepas, mudah je nak lepas. Nah, masa ada, masa tak ada gitu. Orang lantik, contohlah ni contoh je. Orang lantik kita pengerusi. Kita pegang, buat amanah yang patut. Tiba-tiba katalah tahun depan orang tukar lain, orang jadi pengerusi. Tak apa, lepas. Tak payah cakap banyak, lepas. Tak apa. Nah, itu maknanya tak ada kecintaan, jawatan dan sebagainya, tak ada. Tak lekat di hati dia. Ada, dia buat yang terbaik. Tak ada, dia buat je lah apa benda yang dia boleh buat. Tak ada masalah. Ini kadang-kadang bila tak dapat jadi, tak nampak dah batang hidung di masjid. Tak payah kata pengusi, Tok Imam berlakunya tu. Saya jumpa dah satu masjid. Tengok bukan main, kalau main time semayang ni kopiah tajam ni. Ali Supi. Kopiah tajam. Hebat. Sorban besar gini. Tengok jubah 2 lapis, hebat dah kita. Hebat orang ni, kita kata. Amalan dia hebat kau ni. Tak apalah, jadi Tok Imam baguslah. Tiba-tiba mesyuarat ahli karyah bincang untuk nak lantik lah Tok Imam. Kemudian Jabatan Agama Islam negeri tu, kita tak sebut negeri mana, negeri tu pesan kalau orang tak datang dalam mesyuarat tak boleh dilantik. Hanya lantikan bagi orang yang hadir masa tu. Kebetulan waktu tu dia tak hadir. Jadi nama dia tak naik. Bila tahu nama dia tak naik, dah tak jadi Tok Imam, tak payah kata tajam kopiah. Tak nampak habis dah. Padahal dia ahli karyah masjid tu, sanggup kalau dia pergi semayang pun dia semayang jauh sana. Dia tak pergi semayang masjid. La ilaha illallah. Apa asal jadi begitu? Maknanya selama ni kamu semayang sebab nak dapat title imam ke kamu semayang nak Allah? Menjadi imam pun nak Allah, menjadi makmum pun nak Allah. Sebab kita tetap sujud pada Allah yang sama. Jadi imam pun sujud pada Allah, jadi makmum sujud pada Allah. Tapi bila tak nampak, dia nampak dunia. Itu orang masjid tu nampak dunia. Tok Imam dia nampak dunia. Dan kalau Tok Imam nampak dunia makmum, tu makna kata nak ceritanya bahayanya penyakit ni lebih bahaya daripada penyakit corona sendiri, Covid. Corona kita boleh ikhtiar, ayah ibu sekalian. Kita boleh ikhtiar pakai mask, tak puas hati lagi pakai topeng welding terus. Nampak? Tutup habis muka-muka.
Kan? Kita boleh pakai sarung tangan, boleh sanitizer tu memang selalu sangat sampai dah belendir tangan dah. Boleh lah kita nak ikhtiar tak nak bagi kena. Ikhtiar insya-Allah lah tak terkena. Tapi kalau penyakit hati ni, penyakit sombong, penyakit cinta dunia, nak tahan macam mana? Nak ikhtiar macam mana? Pakai mask lekat juga. Dalam pakai mask tu lekat. Nampak tak jadi apa? Bos sanitizer kan. Tak jadi apa? Kena juga riak, kena juga takabur. Kalau tak dicuci, maka penyakit ni bukan dicuci dengan sanitizer, tapi dicuci dengan ilmu agama. Dengan kuliah gini akan mencuci hati. Kalau hati sombong jadi turun balik. Hati bongkak jadi tunduk balik. Jadi inilah yang kita nak hurai pada malam ni, ialah as-solah ni. Jadi biar kita nampak as-solah ni, sembahyang ni bukan lagi kecil. Jangan pandang sembahyang ni sekadar nak berdiri tunduk, berdiri tunduk, berdiri tunduk tak. Tapi dalamnya makna yang tersirat begitu besar. Apa dia? Rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah lebih besar daripada kemurkaannya. Kemurkaan Allah tu sedikit je sebenarnya, tapi kasihnya lebih besar. Ada satu riwayat cerita Nabi Nuh alaihissalam tak tahan dengan umat dia. Umat dia banyak yang ingkar Nabi Nuh. Last kali Nabi Nuh kata, "Ya Allah, hancurkanlah mereka." Degil sangat. Kata Allah, "Sebelum tu aku nak kamu buat 100 tembikar yang macam pasu tu." Nabi ni kalau Allah suruh tak tanya banyak, dia buat 100. Bila dah siap 100 tu, Allah kata, "Wahai Nabi, pecahkan satu." Dia pun pecahkan lagi satu, pecah. Sampai dah dekat 3-4 pecah dah, berhenti Nabi. "Ya Allah, bukanlah nak pertikai," dia kata, "tapi aku buat 100 tembikan ni dengan susah payah. Tiba-tiba engkau suruh pecahkan satu-satu." Allah kata, "Begitu juga makhluk aku buat ni banyak dan aku sayang pada mereka. Kamu senang-senang nak suruh hancurkan, musnahkan." Maknanya Allah sebenarnya terlebih sayang ke kita. Tapi kita ni yang kadang-kadang hati ni terlampau jahat kepada Allah, tak sayang, tak mendahulukan Allah, dahulukan dunia. Bangun pagi tu kita tengok apa dulu? Kadang tengok telefon dulu, tengok dunia dulu, surat khabar dulu. Kenapa tak buka Quran dulu? Kenapa tak mendahulukan Allah dalam segala hal? Allah tak marah kita, tak larang kita nak baca surat khabar, nak baca WhatsApp, bacalah. Tapi kenapa mu tak baca ayat aku? Aku hantar kat kamu 114 surat. Bacalah, tak boleh baca yang panjang, baca yang pendek. Kita sama-sama muhasabah pada malam ni. Kita renung. Macam mana hubungan kita dengan Allah Ta'ala? Tapi kumat kamit mulut kita semua nak masuk syurga, betul tak? Mana ada orang kata nak masuk neraka? Mak rempit tengah rempit kata nak masuk syurga, betul tak? Motor tu imam laju juga, dia pun lalu sebelah motor mak rempit. Mana imam? Mak rempit kata. Tu imam tanya, rempit, kamu nak masuk syurga neraka? Mana dia kata syurga. Tekan lagi kuat. Mana ada nak masuk neraka, gila apa? Tak ada siapa tak payah kata mak rempit, kafir kata nak masuk syurga. Pergi tanya Acong Mutusami, you want to go to hell or heaven? You crazy lah, dia kata. Mesti heaven lah. Mana ada orang nak masuk hell, mana ada orang nak masuk neraka, gila, dia kata. Mana ada semua, padahal dia kafir, dia nak masuk syurga. Kita pun macam tu lah. Semua pakat kata nak masuk syurga. Tapi bila orang buat taman-taman syurga, dia tak hadir. Ni taman syurga lah, majlis ilmu ni taman syurga. Nabi pesan ke sahabat, "Wahai sahabat-sahabatku, kalau kamu berjalan-jalan, kemudian kamu nampak di sana ada taman syurga, duduk dan singgah." Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, setahu kami syurga tu nanti di hari akhirat. Apa yang kamu maksudkan dengan taman syurga di dunia ni?" Nabi kata, iaitu majlis yang menyebut namaku atau nama Allah, yakni majlis ilmu yang ada sebut nama Allah, ada sebut nama Rasulullah, maka itulah yang disebut sebagai Raudatul Jannah, taman-taman syurga. Nampak ni kita berada dalam taman syurga. Lepas tu sejuk ekor ni, tu sedap macam nak tidur. Alhamdulillah malam ni Allah izinkan kita berada di sini.
Esok kalau mati, bukan esok lah, nanti-nantilah. Nanti kalau mati, Allah masukkan kita dalam syurga yang sebenar nanti di hari akhirat, insya-Allah. Tu. Jadi itu solat. Jadi biar nampak solat. Solat ni rahmat. Jadi kalau nak rahmat Allah, kerjakanlah solat dengan sempurna. Sebab tu Allah ancam fawailul lil musallin. Neraka wil bagi orang yang semayang. Semayang yang mana? Semayang yang lalai, yang main-main. Kerana dia tak pandang solat tu dengan rahmat Allah. Kita ubah kita punya persepsi, kita ubah kita punya cara berfikir. Jangan lagi nampak ibadat ni satu bebanan. Jangan lagi mengeluh, alah baru pas Zuhur dah pas asar pula. Jangan. Jadi biar kita tanam dalam hati kita, biar nampak kita buat ibadat ni dengan kasih sayang, dengan keseronokan, dengan kesukaan. Buat dulu pun tak apa, nak melatih hati. Orang yang betul-betul imannya mantap, dia tak sabar nak semayang. Habis subuh tertunggu-tunggu Zuhur. Bilalah nak Zuhur, tak sabarnya nak semayang Zuhur, dia kata. Bila sampai Zuhur, tak sabar pula asar. Bilalah nak asar. Macam malam ni dah semayang maghrib, dia kata, bilalah nak isyak, lama betul ustaz ni kuliah, dia kata. Tu makna hati dia dah mula cinta pada semayang kan. Baguslah tu. Ini cinta yang bukan-bukan, cinta artis, cinta duit, cinta dunia, cinta itu ngarut. Cinta yang makhluk ni tidak berbalas. Kalau berbalas pun sementara. Saya kata laki bini pun bukan betul-betul sayang sangat 100% betul-betul. Walaupun masa sebelum nikah memang ayat doa Allah hebat. Lautan api sanggup kurenangi. Lautan api. Nampak? Bini lemah awak tak tahu ya. Nampak? Lautan api. Lautan api ni apa dia? Api neraka lah. Api neraka sanggup dia renang. Tapi bagi ayat kemahlah. Kan? Bila dah anak 4 mana? Pergi pasar di jalan depan gitu. Bini belakang bawa anak, bawa troli. Tak sedar jatuh dalam longkang bini. Kata mana bini aku ni? Nampak? Allahu Akbar. Dia kata, tapi Allah jahat mana pun kita, dia masih lagi membuka ruang taubat. Innallaha yuhibbut tawabin. Sesungguhnya Allah sangat sayang pada orang yang bertaubat. Bertaubatlah, mana Allah nak. Biarlah kita jahat macam pun, balik kepada Allah. Allah nak sangat kepada kita. Kita yang tu tanya balik diri kita, kita nak ke tak nak kepada Allah tu. Jadi malam ni satu kataan tu je kita hurai malam ni, iaitu as-solah. Supaya walaupun pendek saja bacaan kitab kita malam ni, tapi biar kita nampak betapa besarnya solat ni. Bila nampak betapa besarnya solat, barulah kita akan hargai semayang yang kita semayang ni. Sebab itulah last sekali nanti kalau dah mati, hujung sekalipun akan semayang juga. Tapi kita dah tak boleh semayang sebab mati dah. Orang semayangkan kita. Sebab itulah mana-mana masjid kadang-kadang dia tulis, semayanglah kamu sebelum kamu disembahyangkan. Kan tak? Tu. Lebih baik hilang selipar di masjid daripada langsung tak pernah nampak selipar dia di masjid. Hilang selipar kat masjid tak apa lagi. Ini selipar pun tak pernah sampai masjid. Dah macam mana? Tu teruk sangat dah tu. Kan? Jadi insya-Allah. Jadi kuliah akan datang kalau diizinkan Allah, kita sambung perkataan seterusnya wassalam. Assalam pula. Apa makna assalam? Nanti kita kaitkan pula apa kaitan as-salah dan juga assalam. Jadi malam ni as-salah dulu kita clearkan. Jadi cukup sekadar tu. Tengok bunyi pun dah bunyi dah. Kita berhenti setakat ni lah. Jadi wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu, kat depan sana ada sedikit produk perniagaan untuk menampung sekolah pondok dan juga tahfiz kami. Jadi tuan-tuan, ayah ibu yang dirahmati Allah, niatlah membeli sambil menderma. Cumanya berkenaan dengan telur masin, kami dah cuba memikirkan, akhirnya jumpa satu penyelesaian. Kami sedang mencari dia punya macam box. Kan? Jadi telur masin yang kami jual di dalam balang, dalam tu ada air garam. Jadi nak bawa ke sini habis tumpah lah nanti. Jadi kami guna inisiatif, kita keluarkan telur daripada balang, kita buh dalam box, nanti kita akan bawa box tu ke sini dan kita jual. InsyaAllah kita jual sebiji RM1. Tapi kuliah akan datang lah insyaAllah. Jadi maknanya kuliah akan datang bawa duit lebih.
Bagi tahu siap-siap dah ni. Nampak ya, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimautis syuhada wa adkhilal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.